Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Taburan normal. Yang ketiga kita dah belajar tentang taburan binomial dan kedua adalah Poisson dan yang ketiga taburan normal. Cuma kalau yang dua taburan sebelum ni adalah discrete, yang ni adalah continuous. Okay, karakteristik untuk normal distribution. Pertama, dia punya x-axis adalah asymptote. Bermaksud ni dia punya graf ni tak pernah menyentuh, sebenarnya tak pernah sentuh dengan x-axis. Jadi dia antara minus infinity sehinggalah ke infinity. Okey, seterusnya bell shape. Jadi kalau kita tengok graf taburan normal ni berbentuk loceng. Jadi di central ni adalah sini mean. Mean, median dan mode ni sama. Jadi dia punya center, pusat pada data ni. Kemudian adalah taburan yang paling banyak ni, paling frequent adalah mean. Kemudian yang semakin lama semakin sikitlah ke kiri dan juga ke kanan. Yang kecil pada mean, ini yang besar pada mean. Okey, ni dia punya penerangan ataupun tulisan persamaannya. Sorry, bukan persamaan tapi yang diwakilkan dengan ayat matematik and menunjukkan normal distribution. Ini dia punya mean, ini dia punya standard deviation. Manakala ni variance. Manakala standard deviation sama dengan sigma lah tanpa kuasa 2. Okey, seterusnya ni beberapa condition dalam normal distribution ataupun situasi yang berbeza dalam normal distribution. Yang pertama di mana mean 1, mean 2 tak sama. Tapi dia punya standard deviation sama. Bermaksud dalam condition ni sebagai contoh pendaratan ikan di port A dan port B. Okey, ini adalah bilangan ikan ataupun berat tan matrix. So, nanti kita tengok yang port B ni lebih beratlah dia punya ikan yang didaratkan berbanding dengan port A lebih kecil. Tetapi dia punya perbezaan taburan data tu maknanya sama, standard deviation yang sama. Okey, contoh yang kedua sini, normal curve with mean yang sama, mean untuk mu1 and mu2 sama, tetapi standard deviation yang berbeza. Jadi dalam condition mungkin port A dengan port B mempunyai taburan ataupun pendaratan ikan yang sama dari segi tan matrix, tetapi bilangan kapal 1, kapal 2, kapal 3 tu tak sama. Kalau yang port yang merah ni, port kita anggap ni port B. Mana bilangan kapal yang mendaratkan ikan tu hampir lebih kurang sama dia punya jumlah ikan. Tapi port B lebih banyak berbeza. Kapal 1 sikit sangat, kapal 2 mungkin banyak. Okey. Dan yang seterusnya adalah situasi di mana tak sama, mu pun tak sama, sigma pun tak sama. Okey. Dan bila sigma ni lebih besar ataupun dia punya graf ni lebih lebar, bentuk macam ni, bermaksud dia punya standard deviation tu lebih besar. Maknanya dia lebih banyak, lebih jauh lagi daripada mean. Mean kat tengah ni dia lebih jauh lagi daripada mean. Okay, standardized normal distribution. Okay, yang tadi yang tak standardized. Dari normal distribution ni untuk memudahkan kira probability, dia di standardized. There is normal distribution that have mean equal to 0. Yang ni yang standardized. And standard deviation sama dengan 1 adalah standard normal distribution. Ada ingat mean equal to 0 and standard deviation equal to 1. Curve bentuk graf sama, bell shape juga. Okay, dan normal distribution can be transformed to standard normal distribution, and 0, 1 ni bermaksud ni adalah mean, and ni standard deviation. Dengan menggunakan formula untuk dapat z score sama dengan x tolak mu bagi dengan sigma. X ni apa dia? Okay, X ni apa dia? Kita tengok lepas ni. Okay, sebelum tu kita tengok dulu yang transformation. Jadi inilah yang bagaimana ditransformkan daripada biasa
kepada standard normal distribution. Dengan standard deviation 1, 1, 1. Ini semua 1 standard deviation. Okay, ni rules dalam standard normal distribution iaitu 68, 95 and 99.7. Jadi kalau dalam setiap satu standard deviation dia ada unit nilai. Maknanya kalau satu lebih kecil daripada mean dan satu lagi standard deviation lebih besar daripada mean, bermaksud data tu mewakili 68%. Kawasan ini mewakili 68%. Okey, kalaulah dua standard deviation ke kiri dan dua ke kanan, jadi ini equals to 95%. Yang ni tadi 68. Kalau yang merangkumi sebelah ni, total ni lah semua ni 95. Dan kalaulah semua total semua ni 99.7%. Mana dia represent pada 3 standard deviation. Jadi 99.7%. Dia tak pernah mencapai 100%. Acceptable range of confidence level. Okey, kita tengok contoh lah untuk lebih senang faham. A standard normal distribution with mean equal to 10 and standard deviation equal to 5. Find the z-score for x equal to 12. Nak dapatkan z-score. Z-score ni digunakan untuk menentukan probability. Z-score. Daripada Z-score kita dapatkan probability melalui jadual. Jadi Z-score untuk X equal to 12. Jadi X ni yang kita tengok awal tadi, X ni adalah maknanya mean yang baru. Sample mean lah maksudnya. Sample mean. Yang mean awal ni adalah mu ni adalah population mean. Nak balik yang topik awal lah. Jadi dalam formula tadi, formula senang dia. X tolak mu bagi dengan sigma dengan 12 tolak 10 bagi 5 dengan 0.4. Okay. And then the value of X corresponding to Z score equals to 2. Ini pun sama lah guna formula yang tadi. X tolak mu, X tolak 10 bagi dengan 5 sama dengan 2. So X sama dengan 20. Okay. Contoh yang simple dia. Okay. Apa itu Z-score? Tadi saya dah beritahu lah. Z-score kita guna untuk standard normal distribution yang kita gunakan untuk menentukan nilai probability sesuatu nilai. Okey, jadi Z-score ni bermaksud how far from the mean the data point is. Maknanya daripada mean, daripada 0 sampai sini. Dia punya Z-score lah. Kalau dapat 1 lah, Z-score 1 bermaksudnya daripada sini ke ni. Ni kawasan ni mewakili probability. Okey, jadi ingat balik dalam distribution, dia punya probability, total probability sama dengan 1. Maknanya area under the curve, jumlah dia sama dengan 1. Total lah, total semua ni sama dengan 1. Alright, ni adalah probabilities for standard normal distribution. Jadi kalau kamu cari dalam mana-mana buku ataupun sumber mana-mana dalam online ke, dia punya taburan, jadual taburan mungkin berbeza. Kalau yang ni, dibagi nilai positif saja. Nilai positif bermaksud nilai ni lah, bermaksud kalau ni dia bagi nilai yang sebelah sini je. Okey, tak ada masalah sebab normal distribution ataupun bell curve ni dia simetri. Jadi kita tahu sebelah sini, maknanya automatik kita tahu sini. Jadi sebelah sini dia bagi ni 0.5, dia mewakili 0.5 sahaja nilai dia. Sebab bell curve ataupun normal distribution ni area under the curve total dia sama dengan 1. Ni pun 0.5 lagi lah. Tapi walaupun kiri kanan dia tetap probability tetap positif. Walaupun nilai sebelah sini negatif, dia punya probability mesti positif. Tak ada pun probability negatif kan. Okey, jadi kita tengok contoh sekali lagi. Find the area of the region between Z equal to 0 and Z equal to 2.6. Jadi ini straightforward je lah, antara 0 hingga 2.65. Jadi ni yang kita nak cari
probability antara sini hingga 2.65. Jadi 2.65 ni kita tengok dalam graf, dalam table tadi. Okey, seterusnya kita tengok ni jawapan dia 0.464960. Okey, seterusnya area region between Z minus 1.2 to 1.2. Okey, jadi to 0 ke 0, maknanya antara sini ke sini. Jadi kita guna formula symmetrical tadi, maknanya 1.20 hingga minus 1.2 sama juga dengan 0 hingga 1.2. Area under the curve dia sama. Yang ni dengan yang ni sama. Iaitu 0.3849. Okey, kita tengok yang tadilah. Macam mana nak menentukan nilai probability. Yang first tadi 2.65. Jadi kita tengok sini 2.65. Ni 2.60. Kalau tengok dia dua tu dia tulis 0.0, 0.1. Jadi 2.65, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0.5 sini. 2.65. Jadi dapatlah nilai dia 0.4960 probability. Separuh daripada graf kan. Nilai penuh dia 0.5. Okey, yang tadi satu lagi minus 1.2. Soalan dia minus 1.2. Jadi sama juga dengan 1.2. Jadi 1.2. Ni kita tengok 1.2 dan 0.0 sinilah. Sebab dia tak ada tempat yang ketiga, second decimal place tu nilai kosong. Jadi dapat jumlah dia, nilai dia 0.3849. Okay, seterusnya find the probability for minus 0.34 and 0.61. Okay, jadi kita tahu kan nilai ni mean sama kosong. Jadi bila minus ni maknanya dia sebelah kiri kedudukannya. Minus 0.34 sehingga 0.61. Jadi kita guna sekali lagi lah yang formula ataupun dia punya ciri-ciri symmetrical. Minus 0.34 ni sama juga dengan 0.34. Jadi kita carilah 0.34. Dia punya probability. Kemudian campur dengan yang inilah, yang daripada sini ke sini sama dengan ni n ni 0.61. Silap kan. Dapatlah jawapan. 0.34 dia punya probability 0.1331 dan 0.61 0.2291. Kenapa kena tambah ni dua ni? Kenapa kena tambah? Sebab tengok balik jadual yang asal ataupun graf yang asal, minus 0.34 ni berada sebelah kiri kat sini. Yang 0.61 ni sebelah sini. So yang kita cari M ni kita letak sini sebab simetri. Sebenarnya dia berada kat sini. Jadi kena tambahlah untuk hingga 0.61. Jadi total L ni. Okey. Ini jadual tu kena cari yang nilai tadi. Okey. Negative values. Macam tadilah saya kata dia punya graf ni adalah symmetrical. Okay, sebagai contoh kita nak dapatkan nilai Z lebih kecil daripada minus A. Mana lebih kecil daripada minus A? Ni minus A kat sini. Lebih kecil daripada minus A. Maknanya ke sebelah kiri lagi lah. Okay, jadi nilai dia sama juga dengan minus probability untuk Z lebih besar daripada A. Dia punya symmetrical kan. Jadi kita macam mana nak dapatkan nilai Z, probability Z lebih besar daripada A. Okey, yang tadi dah bagi tahu Z score bermaksud nilai daripada 0 sehingga ke data point. Okey, bila kita cari dalam jadual, yang diberi probability-nya adalah ini, kawasan ni. Jadi kalau Z lebih besar daripada A,
yang kita nak cari ni sama juga dengan 0.5 tolak dengan probability untuk kawasan ni. Bukan terus dapat Z tu terus dapat nilai dia, belum tentu. Kena tengok dulu. Kita kena faham dulu mana kedudukan nilai Z. Okey, seterusnya kalau Z lebih besar daripada minus A. Yang tadi, minus A kat sini, Z lebih besar. Jadi dia merangkumi keseluruhan sebelah kanan. Sebab dia tak ada antara hingga kosong tak ada. Jadi merangkumi keseluruhan. Jadi kita nak dapatkan nilainya sama juga dengan 1 tolak probability untuk Z lebih besar daripada A. Jadi yang tadi Z lebih besar daripada A, kita boleh tentukan. Maknanya 0.5 tolak yang sini. Kita dapatlah kawasan ni. Dapatlah kawasan ni. Jadi total under graph ni sama dengan 1. Jadi tolaklah kawasan ni. Yang kita nak tadi adalah kawasan sebelah sini. Ni kawasan ni. Sama juga dengan kawasan ni sebenarnya. Sebab dia symmetrical. Okey. Seterusnya, kalau antara yang ni dia berada di tengah-tengah. Bukan melibatkan kosong. Antara minus B dengan minus A kat sini. Sama juga dengan A hingga B. Jadi kalau probability kita nak tentukan, first kita tentukan mana nilai Z A. Jadi kita dapat nilai ni sebenarnya. Kita dapat yang ni. Kemudian kita tolaklah 0.5 tolak yang ni, kita dapat nilai semua ni. Tapi kita kena buang pula yang ni, yang hujung kecil ni. Jadi kita tentukan pula ni, Z untuk B, berapa probability untuk B. Maknanya kita dapat bila yang contoh yang ni A, kita tahu sini kan A, B. Bila kita dapatkan probability untuk sini, kita tolak 0.5 tolak yang ni, dapatlah kita dapat yang ni. Semua ni. Okey, tapi kita nak yang sampai sini je. Sampai sini je. So, kita kena tentukan pula untuk probability untuk B. Okey, jadi kita tentukan bila dapat nilai B, kita tengok pula jadual dia, berapa probability untuk B. Bermaksud probability dalam ni, bawah ni. Termasuklah yang ni lah. Okey, kemudian kita tolaklah 0.5, tolak probability ni, dapatlah yang kecil. Yang selepas pada B. Jadi, bila kita tolak yang ni, kita dah tolak yang ni, kita dah tolak yang ni tadi, so kita dapatlah area ni. Okey, seterusnya, antara minus A dengan 0, yang ni lebih senang lah. Mana antara sini ke sini, kita dapat nilai dia. Yang ni straight lah. Daripada jadual tu, kita dapat probability antara 0 ke A. Maknanya nilai dalam jadual tu lah. Tak payah tolak-tolak lah. Okay, seterusnya. Contoh. The mean weight of male students in class is mu equals to 75 kg and standard deviation sigma equals to 8.5 kg. What is the probability that when a student is randomly picked, his weight is less than or equal to 68 kg. Jadi, his probability untuk dapatkan berat yang baru, maknanya X inilah. Kalau mean, sample mean. Kalau X ni maknanya sample. X tolak dengan mu. Mu ni 75 kg adalah dia punya mean, population mean. Bagi 8.5, sebab apa 8.5? Sebab standard deviation. Okey, jadi kena berhati-hati kalau soalan mungkin dia bagi variance sama dengan, contoh dia sama dengan 9. Jadi kena punca kuasa lah. Mana contohnya 9. Jadi punca kuasa kepada variance barulah sama dengan standard deviation. Jadi kena ingat bawah ni adalah standard deviation.
So, okay, berbalik pada yang ni tadi. Dapatlah minus 0.82. So, nilai Z dia minus 0.82. Jadi, sini nilai Z dia. 0.82. Minus 0.82. Jadi, yang probability yang kita dapat bila kita tengok jadual ni adalah ni. Antara 0 ke 0.82. Minus 0.82. Jadi, yang kita dapat probability dalam ni. Kita kena tolak lah. 0.5. Bila kita tengok jadual ni, antara minus 0.82, ni dia punya probability. Minus 0.2939. Jadi, kena tolak lah sebab kita nak kawasan ni. Sebab apa kita nak kawasan ni? Sebab dia tanya, his weight is less than 68 kg. Kalau less than or equal tu maksud dia kita ambil yang less than lah. Maknanya sebelah sini. Sebelah sini. Lebih kecil daripada yang sini 0.82 tadi. Okey. So bermaksud 0.2061 bermaksud 20.6% probability yang student ni akan mempunyai berat kurang daripada 68 kg. Sebab min dia 75. Okey. Yang ni kalau nak tengok 0.82 tadi 0.82 sorry 0.8 ni 2 0.82 0.2939 probability. Okey, contoh seterusnya, the mean weight of male student in class is mu equal to 75 kg yang tadilah. What is the probability when a student is randomly picked, his weight is less than 77 kg. Okey, bila ada less than, kena hati-hati juga. Dia bukan bermaksud kena tolak, kan? Less than tu dia kat mana less than benda ni? Nilai yang baru, X ni. Jadi, X ni 77 kg. 77 ni lebih besar daripada 75. Jadi, kita buat ni, dapatlah nilai dia 0.24. Min dia, tengah-tengah tadi 75 kg. Jadi, 77 kat sini. So, dapatlah nilai Z ni 0.24. 0.24 ni bermaksud daripada tengah ni sehingga sampai sini. Ini area yang bila kita tengok dalam jadual 0.0094. Ni 0.0948. Okey, ni area sini dia. Jadi soalan dia, jika berat dia kurang daripada 77 kg. 77 kat sini kg. Okey, yang kurang. Mana kurang termasuk jugalah yang min. 75 min kan. Jadi 77 kg kurang semualah. Semua sampai sini. Okey, kita dah tahu area ni. Area sebelah sini yang minus kita tak tahu lagi. Tapi macam mana nak tahu? Graf ni symmetrical. Sebelah sini 0.5, sebelah sini pun 0.5. Jadi yang ni merangkumi semualah 0.5. That's why dia tambah dua ni. 0.5 tambah 0.0948 sama dengan 0.5948. Jadi ini dia punya probability 59.5% untuk dapat berat kurang daripada 77 kg. Okey, seterusnya. The mean weight of male student, macam tadi 75 kg, standard deviation 8.5. What is probability that when a student is randomly picked, his weight is more than 79 kg. Jadi kita dapatlah ini 79 kita letak sini, ya X ni minus 75 divided by 8.5 dapat 0.47. So 0.47 is here. And then if we looked at the table, 0.47, the probability that we get from the table is this area, 0.1808. Okay, 0.1808 is this area, the probability given by the table.
but we are interested of this area from here, from this point forward. Why? Because the question is the weight is more than 79 kilogram. So how to determine this area is by minus 0.5 minus by this area, which is given in the table, 0.1808 equal to 0.3192. So it's 31.9% of probability that the weight of the student is more than 79 kilogram. Okay, so I guess this could be the last example. So the mean weight of male student is 75 kilograms, standard deviation 8.5, the same as previous question. What is probability that when a student is randomly picked, his weight is between 74 and 84. Okay, here kita tengok sini kan, antara 74 dengan 84. So dia merangkumi dua-dua kawasan yang kecil daripada dan juga yang besar daripada mean. Mean dia 75 kg. Jadi mean kat sini 75 kg. Ada yang merangkumi yang kecil daripada dan juga besar daripada 74 hingga 84. Okey, jadi kita kira yang satu-satulah. Nilai yang kecil dulu ke ataupun besar dulu, whatever lah. Kita kira yang 74 dulu, dapatlah minus 0.12. So kat sini. Dan untuk yang besar pada mean iaitu 84, kita dapat nilai dia 1.06. Nilai apa sebenarnya ni? Ini adalah nilai Z. Nilai Z bermaksud daripada kosong ataupun daripada tengah sehinggalah ke point di sini. Ini dia punya probability daripada tengah sehingga sini. Yang ni daripada tengah sehingga ke sini. Probability yang diberi dalam jadual 0.0478 adalah nilai yang ni. Okey. Seterusnya 0.3554 adalah nilai daripada 0 ke 1.06. Nilai ni. Jadi kita tambahlah dua ni. Dapat 0.4032 ataupun 40% untuk berat pelajar antara 78 hingga 84. Okey, ada beberapa soalan latihan untuk nak tengok sejauh mana kamu faham. Ini soalan yang pertama. A normal distribution with mean equal to 6 and standard deviation equal to 2. Determine the z-score for the following x value. So kiralah yang tadi masuk dalam formula x tolak mu bagi dengan z. Okey, ini senanglah. Kemudian determine the probability. Okey, ni nak tahu probability untuk the following z. Nak tahu, cuba kira dapat ke tak jawapan ni. 0.8643, kemudian yang ni 0.0166. Ini saya lupa letak jawapan. Tak apalah, awak tentukan ni lah. Okey, yang seterusnya. A marketable size of fish fry is between 7.2 to 7.5 cm. Based on the record, Farm A produces fish fry with an average size of 7.34 cm and 0.07 standard deviation. Determine the probability that the production of fish fry in Farm A is not marketable. So, yang marketable ni adalah 7.2 hingga 7.5. Tapi dia nak tahu probability bahawa Farm A ni menghasilkan fish fry yang tak boleh dimarket. Maknanya, outside this value. Okay, cuba buat dulu. Nanti kita discuss esok. Alright, thank you.